Kita bila dia minta nak beli kasut bola, kita kata basuh kereta dulu. Dia pun basuh tu sekali basuh RM10 dia pun dalam buku. Lepas dia basuh tu, kita kena basuh lagi. Dah lah air banyak habis, sabun tupuh habis. Tapi kita akhirnya lepas 3 kali dia basuh kereta, kita pun beli kasut. Kasut tu harga RM100. Bukan kerana dia basuh kereta, kerana dia sungguh nak basuh kereta. Maka begitu juga lah pencara bila student datang mari tiap-tiap hari nak buat tesis dia. Ada banyak lagi kurang tapi dia pun okey lah tu, lulus lah tu. Sebab yang kita nak tengoknya kesungguhan tu. Mumum sungguh. Perempuan jadi isteri yang baik. Kalau suami nak kira salah, perempuan Allahu Akbar pakai rakor. Tapi kerana dia tengok kita bersungguh, masuk sungguh-sungguh, penuh bawah ketiak walaupun masih pun basah. Jadi kesungguhan itu dinilai, yang menjadikan orang itu lupa. Kita sendiri pun kadang-kadang terasa dengan suami janji nak balik petang, balik malam, janji tu nak beli anting-anting 20 tahun lepas tak beli apa. Kenapa kita sayang kat suami kita? Kerana kita tahu dia kerja. Jadi asas hubungan seorang manusia dengan Allah, kata orang tasawuf, bukan asasnya jimat. Bukan asasnya jimat. Ya Allah, aku dah semayang ni, mana syurga? Oh, macam asasnya jimat. Ya Allah, ya Allah, aku dah buat macam ni, apa yang aku mampu dan sebagainya. Ada satu perbandingan ya. Cuba tuan-tuan dan puan-puan sebut ya. Tengok ya. Allah Ta'ala Bismillah ni pen kuat jimat. Itu masuk dalam keliling paperless ke? Ingles. Allah. Ada ing. Tak ada ni lah kalau malunya macam Islam ni. Pembangunan lah ni, baru kat pembangunan. Saya tak tahu. Okey dah tu nampak ya. Okey. Kat sini manusia, sini malaikat. Okey. Kat sini dia tulis nafsu, sini syaitan, sini fizikal, sini syurga. Okey. Bila Allah buat kita manusia dan dia buat malaikat, kedua-dua makhluk ini dibuat untuk jadi hamba Allah yang baik. Betul kan? Malaikat akan masuk syurga, kita pun masuk syurga. Cuma kalau kita fikir sejenak, kenapa Allah bagi kat kita nafsu, dia tak bagi kat malaikat nafsu? Dia bagi kat kita setan, dia tak bagi kat malaikat setan. Dia bagi kat kita tubuh lemah, dia bagi kat malaikat kuat. Dia tak confirm syurga kita, masih kontrak je, yang ni dia confirm. Cuba tuan-tuan tengok, agak-agak adil ke Allah? Matlamatnya sama, semua nak sampai KPI. Semua sama. Macam staf dalam staf, perpatan dengan staf antara manusia. Betul kan? Matlamatnya sama. Manusia dengan malaikat, matlamat sama je. Dia bagi kat kita nafsu, dia tak bagi kat malaikat nafsu. Sedangkan kita tahu Allah itu adil. Allah kan adil. Kalau kapasin tahu ni, dia su Allah ke akhirat. Kan? Sebabnya aku ada nafsu, dia tak ada nafsu. Aku kena goda kat setan, yang dia pula lempang dia setan tu. Boleh kan dia lempang dia setan. Yang ketiga, kita MC perkeliling kata 19 hari je boleh MC, kita MC 26. Betul kan? MC lemah je, sakit kepala lagi. Malaikat tak ada pun MC hak pikul aras tu, tak pernah MC. Tak ada ayat Quran satu hari malaikat cuti dalam setahun ke. Lepas tu manusia tak confirm masuk syurga, malaikat confirm. Agak-agak kalau orang tanya macam tu, apa nak jelas macam mana? Orang suruh ingat. Orang suruh manusia ingat dia. Dekat dia. Tak adil tu. Yalah. Maksudnya kalau Dan dia buat tak adil. Dah kan nampak dah tak adil dah kan? Kau nampak adil. Dan sekarang ni bila banding 4 tu adil kau tak adil nampak? Tak adil lah kan? Lepas tu dia mengaku dia adil. Di kelas dengan saya ni dia gitu ya, dia kena tanya, kena jawab. Oh seronok dulu. Gitu kena tanya lah ustaz je. Dia buat 4 tu.
Okey, sekarang jawapannya ialah kita perlu definisi apa makna nafsu. Maka sudah semestinya yang ada dalam kepala sahabat-sahabat semua, nafsu itu negatif. Sebab itu sahabat-sahabat kata tak adil. Mari kita definisi dulu nafsu. Apa makna nafsu? Nafsu, sahabat-sahabat, dia adalah suatu kekuatan yang Tuhan beri dalam diri kita menjadikan kita itu ceria dan happy. Nafsu tu tak ada salah. Cuma kita mempunyai persepsi yang tak betul tentang nafsu. Kesian ke nafsu? Ya, bila persepsi tak betul kan, tak betul habis urusan tu. Macam kita duduk kat ijazah tinggi, bila perempuan Mak Saleh datang nak buat, maka lain lah ya. Mari perempuan negro yang masam tu lain. Sebab persepsi je. Dia persepsi. Maka sebab itu orang handsome untung cepat, ceria gitu. Pendek, buci dia kena buat macam-macam. 3 kali ganda kena buat baru nak apa dengan handsome. Sebab persepsi. Jadi nak sebutnya sekarang apa yang ada pada kepala sahabat-sahabat bila sebut nafsu tu, tak, nanti dulu. Nafsu tu ialah suatu dinamik yang ada dalam diri kita yang mendorong kita untuk jadi ceria. Allah Ta'ala sebut zuyyina linnas, kami hiasi, kami indahkan hidup manusia itu dengan ada nafsu. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Kami hiasi hidup manusia itu kerana ada syahwat. Ada suka pada harta, suka pada anak minum. Jadi benda tu tak ada masalah. Dia menghias hidup. Jadi kita bayangkan bila malaikat tak ada nafsu, dia jadi macam mana? Dia jadi macam robot. Tak happy. Kita happy. Sekejap tu kau wish, naik ekstrim, Nissan selfie, Exora, lepas tu ada CV, tukar. Happy. Maka sebab itu, nafsu tu tidak negatif. Yang negatif apabila nafsu over control. Nafsu tu tak ada masalah. Jadi sebab itu, kita tak boleh nak blame Allah. Ya Allah, kenapa kau bagi kat aku nafsu, tak bagi kat Malik? Tak, aku bagi kat kau nafsu tu sebab aku nak suruh kau lebih lah. Perempuan, kenapa perempuan pakai baju cantik? Kenapa saya pakai comel? Sebab nafsu lah. Tapi nafsu yang terkawal. Tapi kalau nafsu tak terkawal, dia buang pula tutup. Jadi sekarang kita ada nafsu, tapi nafsu tu masih kawal. Ada kerosa jandu, kerosa sini. Nafsu tu. Tapi nafsu tu dia tidak terlarang, dia bukan salah. Dia masih dikawal. Tuan-tuan, kita semua hidup lebih-lebih dekat umur 40 lebih ni. Setakat ni rasanya tak ada lagi hak sangat dosa. Ada dalam Quran ada seorang dua malaikat nama dia Harut wa Marut. Dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah ada sebut dua orang malaikat ni Tuhan bagi kat dia nafsu 3 hari. Bila dia duduk kat atas sana, dia duduk komen manusia. Apalah manusia ni punah, bla 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 bla, dia komen. Maka Allah kata nak teratur kan sekali. Dia kata boleh juga teras sekali. Macam orang sahabatika kat Perancis lah kan. Teratur sekali. Jadi dia pun tu, maka Allah bagi kat dia nafsu. Hari pertama dia ada nafsu. Dia dua orang malaikat yang kuat semua tu. Hari pertama dia turun dekat dunia, dia dah jatuh cinta dengan anak daya manusia. Lepas tu dia naik ke langit tengah malam, esoknya dia turun balik. Masuk hari kedua, dia dah mula ngorak anak perempuan manusia. Masuk hari ketiga, perempuan tu bagi dia minum arak. Lepas tu dia berzina, lepas tu dia bunuh. 3 hari ada nafsu dah okey jenayah dia. Kita 40 tahun kandung nafsu okey lagi. Ya, itu tak ada lah pecah amanah duit UN, tak ada lagi hilang inventory apa. Masih baik lagi nafsu ada. Tapi okey lagi. Okey lah tu, steady lah kan. Duit pengajian awam, duit tu ada, kita urus cek tu cek ni, kita pun senang nak tiru tanda tangan pengaruh payuh apa pun. Tapi kita masih suka. Cuma sekali-sekala buat lagi ni tu okey lah kan. Itu bukan apa. Jadi nak sebut aja ialah walaupun nafsu tu banyak, tapi nafsu itu diajar. Maka sebab itu bila kita mengaji ilmu tasawuf, kita bukan ajar nak buang nafsu.
Kalau orang tasawuf tu buang nafsu daripada hidup kita, maka kita akan jadi macam janda kelambu Cina. Tahu janda kelambu Cina, Kelantan panggil janda kelambu Cina. Iaitu janda yang selalu teringat kata lelaki lepas tu tak mandi. Kan Cina dia tak je basuh kelambu dia. Tak je pergi rumah Cina. Bukan Cina PJ ni, Cina kampung. Dia tak basuh. Cina ni dia putih je, dia tak mandi. Cuma dia putih. Jadi orang dulu panggil janda kelambu Cina, janda yang tak serebet. Jadi kalau tak ada nafsu akan jadi begitu. Jadi sebab dia bagi kita nafsu lah nak turun pagi tadi sek sikit. Tapi tak ada lah. Duduk tangga blok A, blok D nu bau. Ya, paling kurang lalu sebelah dia tu tidak. Tak ada lah, dia ada lah sikit nyok bau tu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua dia bagi kat kita setan. Mungkin kita kata kenapa dia bagi kat kita setan? Dia bagi kat kita setan bukan kerana dia benci kat kita. Dia bagi kat kita setan kerana dia suruh kita ni berlawan. Cuba tuan-tuan bayangkan, jadi polis, jadi askar, ada senapan tak boleh tembak. Tak sakit jiwa tanya bini polis. Ada pistol, tembak tak boleh. Sakit jiwa tuan-tuan. Dia ada pistol tak boleh tembak. Dia batu bila ada je kes dekat Lahad Datu, semua askar dah pergi sebab lama dah nak tembak orang, boleh tembak dia. Puas. Jadi cuba bayangkan kita duduk dekat dunia, tak ada suatu benda yang lawan kita. Kita tidak kompetitif. Apa kita akan menang? Jadi gitu. Maka sebab itu tuan-tuan, kalau tanya pensyarah kat akademi Islam nak pergi duduk tak dalam puri, tak nak. Pagi makan si kabu, tak ada seminar apa duduk. Jangan gitu lah. Duduk kat dekat Kuala Lumpur ni sekejap kena seminar jabatan dakwah, lepas tu sekejap seminar jabatan akidah, lepas tu seminar buat seminar pula, lepas tu nak ikut mita. Memang penat tapi dia puas. Puas. Akhir tahun penuh CV. Sebab dia ada kompetitif, dia ada berlawan. Orang duduk kat dalam pos ni. Tak ada apa tak itu. Tapi membebel tu ada lah kat sini. Dia bebel tapi suruh dia pergi kat lain. Cuba tanya. Ada pensyarah akademi Islam. Dia bebel, pergi tak jawatan. Tak. No, ada sini juga. Dia bila berlawan tu kita akan jadi strong. Kita akan ni. Semua pensyarah bebel kena tulis ISI, tapi tulis. Biar kena tendang pun. Tulis. Tapi kalau dia pergi duduk UiTM, tak payah tulis. Betul kan? Ada pensyarah akademi Islam lagi duduk UiTM? Tak, no. Sebab kita dengan setan ni, bila ada setan, kita kena lawan dia. Maka oleh kerana kita kena lawan dia, maka orang tasawuf ajar tips nak lawan setan. Dia ada 28 tips. Ini cerita lain kali. Macam mana nak lawan setan? Jadi oleh kerana dia bagi tips kita nak lawan setan, maka seronok sikit. Kita ada cara. Setan goda kita mengelok kat sini, dia goda kat sini, kita mengelok, kadang-kadang kita rebah. Maka kita pun terturuklah dia. Lepas kita turuk, kita ayo silap, ya Allah, astaghfirullahalazim. Maka hidup itu dia cantik. Dia ada menyimpang, ada ke sana, ada ke sini. Cuba bayangkan hidup tu. Tuan-tuan, saya tak tahu tuan-tuan. Tuan-tuan nak tak kalau isi jawatan Raja Melaka yang kosong? Saya tak nak. Sebab Raja ni dia tak ada KPI. Orang yang mau hidup hebat, dia nak berlawan tau. Dia nak lawan sana, lawan sini. Tapi kalau masuk sebab itu ramai raja yang pegang jawatan yang ada lawan. Atau raja yang pegang jawatan Persatuan Bola Sepak Negeri. Betul kan? Dia kena lawan dengan FAM pula. Jadi dia sendiri pun nak cari buat lawan tu. Sebab dia duduk di negeri dia tak lawan. Jadi sebab itu Allah Ta'ala bagi setan. Setan tu inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Syaitan tu musuh kita, maka mu kena struggle lah lawan dia. Jadi untuk lawan dia itulah yang diajar tips. Dia goda kita begini, dia goda. Nantilah sampai sana kita akan sebut macam mana setan goda kita. Okey, yang akhir sekali, yang ketiga, Allah Ta'ala bagi kita lemah. Kadang-kadang kita berumur, ya, kenapa kita lemah? Sebenarnya Allah Ta'ala bagi kita lemah, ada beberapa sebab yang cukup besar. Antaranya, dia ingin jadikan alasan untuk kita tidak dimasukkan ke dalam neraka. Ya, dijadikan alasan untuk kita tidak dimasukkan ke dalam neraka.
Saya masih ingat masa mula-mula saya jadi pensyarah muda dulu, tahun 2003 dulu, 2004. Bila 2003-2004, masa tu pensyarah tidak diberi komputer. Tak ada komputer. Lepas tu pensyarah muda diminta mengajar. Saya kena mengajar 12 jam satu hari. Kena lenyek sungguh. Kelas pula mula awal pagi dengan akhir petang. Sebab tengah hari profesor ambil. Memang kena lenyek sungguh mula. Maka lepas 2 tahun tak tulis apa-apa artikel BSN lagi. Kenapa tak tulis? Maka ada 72 orang pensyarah muda jawab serentak, tak sempat. Betul tak? Betul tak? Dan BSN tak boleh nak marah sebab komputer tak ada kongsi je. Berarti dengan segala kelemahan itu ada alasan untuk BSN tak ambil tindakan. Tapi sekarang tak jadi pensyarah lagi, komputer 5 ada. Projek tu, projek ni, lepas tu semua ada. Lepas tu pensyarah muda mengajar satu subjek je 2 jam. Lepas tu akhir tahun dia tanya, awak tak tulis? Ada yang jawab. Ayo. Asal dia tak jawab lah. Jadi ada baiknya Tuhan buat kita lemah. Sebab balik dekat akhirat, awak Faisal kau buat terlupa. Ada jawapan. Kan kita mula puasa, apa tengah hari-hari pertama, puak makan. Oi, puasa ini tak dosa, kenyang dah. Maka sebab itu, banyak lemah yang ada pada kita diterima alasan. Alasan pertama, diterima apabila kita buat dosa, di-excuse, dibuang dosa tu, iaitu kerana jahil. Dan jahil itu sebahagian daripada tanda lemah. Kan khuliqal insanu dha'ifa. Allah buat kita itu lemah. Oleh kerana dia buat kita lemah, maka apa-apa perkara yang kita buat salah kerana kita tak tahu, maka bila sampai ke akhirat Allah buang kes dia. Oh tak tahu. Selamat. Nampak dulu sebelum saya datang ke Konsil Maya, saya ingat orang tak pakai tudung ni kerana dia jahat. Tapi bila kita mengajar di fakulti sains, mengajar di fakulti lain, bila tengok budak yang pakai seluar nampak longkang semua tu, kita tanya kenapa pakai yang macam ni teruk. Dia pun kata cantik apa Ustaz? Kan? Dia pun kata cantik apa macam tu teruk. Dia kata Ustaz tak tengok lagi mak saya lagi teruk. Kan maksudnya dia tak pernah belajar dalam keluarga dia bahawa pakaian dia tu dos. Jadi takkan saya nak marah kat dia. Maka kita kena ajar lah begitu. Akhirnya lepas dia jumpa bila dia graduate dah pakai baju Melayu, baju kurung. Okey lah. Tapi mula dulu datang begitulah. Jadi dia buat macam tu kerana mak dia perempuan Melayu terakhir kahwin dengan Mak Saleh. Dia mana tahu. Dia tak pernah dengar pasal sembahyang, dia tak pernah dengar pasal dosa. Jadi takkan kita nak kata ni neraka ni ahli neraka belakang ni. Lah nanti dulu. Dia buat kerana dia jahil. Jadi jahil itu kan sebahagian daripada lemah. Betul kan? Lemah. Saya banyak langgar peraturan keuangan. Tapi Kak Romago pun tak tahu. Dia kena tolong lah kerja dia. Dia dihantar oleh bendahari untuk menyelesaikan proses keuangan di Akademi Islam. Jadi bukan sengaja tak kita tahu, tapi sengaja tak nak ambil tahu supaya dia buat kerja. Tak tahu. Dia pun nak marah pun buat juga. Tak tahu, jadi tak tahu itu alasan untuk kita balik ke akhirat. Maka sebab itu orang alim kalau dia buat dosa dia masuk neraka 500 tahun awal. Sebab Allah tanya, misalnya kalau saya buat dosa, misalnya lah, saya hidup dorong dengan kita air apa benda saya dah buat, waliyazubillah. Lepas tu bila balik akhirat Allah tanya, awak hamzina? Nak jawab mana? Tak tahu. Awak nak jawab apa? Awak tahu tak? Tapi oleh kerana dia buat kita tu, wa ma utitu min ilmin illa qalil, tidak aku berikan kepada manusia ilmu itu melainkan sedikit. Maksudnya dia ada jahil. Jahil itu ialah sebahagian daripada kelemahan. Dan kelemahan itu dijadikan alasan oleh Allah untuk memaafkan kita. Yang kedua, dia buat kita lupa. Ya? Lupa itu sebahagian daripada lemah. Maka apabila kita lupa dalam fiqh, tanya Ustazah Anissa, tanya Dr. Latif Faizah, tanyalah Dr. Karim. Hadis yang dipakai oleh orang fiqh, rufi'a an ummati an salas. Tidak dikira dosa, sesuatu dosa yang dibuat oleh umat aku apabila dia buat dalam 3 keadaan ini. Pertama, dia tak tahu. 2, dia lupa. Yang ketiga, dia dipaksa orang.
Maka lupa dianggap suatu dosa itu sudah dibuat. Tapi dia buat dalam lupa. Maka Tuhan tak ambil kira dosa. Macam kita makan bila puasa. Makan. Puasa. Jom. Makan. Jadi lupa itu sebahagian daripada. Jadi malaikat itu Allah tak jadikan dia lupa. Tak ada malaikat yang lupa sebab risau. Nanti kita buat dia lupa tulis. Oh, nanya betul kan? Kita bukan maknanya buat lupa tulis. Macam kita buat kerja banyak lupa nak upload dekat UM Export. Lepas tu akhir tahun nak export sistem Oh, nanya betul kan? Maka sebab itu dulu masa saya cara muda dulu saya suka penuh KPI awal tahun. Saya punya ketua jabatan tua dah. Saya tak teringat dia lupa banyak. Jadi bila akhir tahun, bos kita dia tengok kita relax. Jadi bagi makan rendah. Dia kata, mu tak buat apa. Kita buat lama dah. Jadi ada seorang sahabat dekat jabatan saya tu, dia cerdik. Awal tahun dia relax, akhir tahun, bulan 10 dia boleh sibuk. 10, 11, 12. Jadi bos ingat dengan bos tua. Oh, dia rajin. Padahal dia baru rajinnya. Dulu tak buat. Jadi saya pun belajar dengan dia. Sekarang buat akhir tahun lah. Dia buat. Seminar. Sebab manusia lupa. Kita nak marah kat dia pun. Dulu saya kata kat orang, sekarang saya pun begitu juga. Saya pun gitu. Dan saya kata kat kami, saya memang kena sibuk bulan 11. Bulan 10, 11, 12 biar sibuk sikit. Biar mudah nampak. Oh, ya. Pak awal bulan 1 tak ingat. Lepas tu, hari keluarga kena buat hujung tahun tu. Itu nombor 2. Nombor 3. Allah Ta'ala buat manusia itu geloju. Khuliqal insanu halu'a, kata Allah. Iza massahu syarru jazu'a wa iza massahu khairu manu'a. Aku buat ini Allah, kenyataan Allah ya. Aku buat manusia itu geloju. Kalau dia susah, bising. Bila dia senang, hidup dia. Bila tak dapat bering, bising. Tapi masa pergi ambil, senyap. Ketua jabatan tak royak. Pergi ambil. Belum dapat naik pangkat, bising. Kenapa saya tak dapat? Kenapa? Bila dapat naik pangkat, surat sukacita supaya aku kena belanja. Itu perangai manusia. Dia tak kira siapa-siapa. Tukar cakap ataupun yang dengar. Itu perangai manusia. Jadi bila perangai manusia macam tu, kita marah dekat dia. Marah apa? Marah tentang dia. Tentang dia begitulah. Maka sebab itu kata orang tasawuf, Allah sengaja buat semua kelemahan pada kita dengan tujuan kita tadi ada alasan bila kita nak minta ampun. Betul kan? Bila kita dah dosa banyak, dua kita dah insaf. Ya Allah, aku minta maaf ya Allah. Semudah dulu aku terlalu lupa. Ya, betul kan? Ada alasan. Dan Allah pun kesian. Aku yang buat dia pelupa tu. Kau maaf lah. Ya Allah, aku minta maaf dulu zaman jahiliyah. Aku tak tonggek pakai baju gitu. Ya Allah, sekarang baru aku tahu bahawa aku pakai dulu tu bodoh. Maka dia maaf sebab jahil. Jadi oleh kerana itu Allah buat benda tu bukan kerana dia benci kat kita. Tapi bila dia buat malaikat tubuhnya kuat, tak pernah letih. Maka ada semayang jamu kosong untuk malaikat? Tak ada. Ada diskaun untuk malaikat? Tak ada. Malaikat tak ada. Bila Allah suruh, kamu tak boleh MC, kamu tak boleh excuse, kamu kena duduk situ. Tak malaikat yang jaga aras tu okey lah, glamour. Malaikat yang jaga neraka tu kan mana? Boom. Tak boleh MC, duduk situ tak ada pencet. Boom. Duduk siap ya. Kesian dia tu. Tapi oleh kerana Allah buat dia memang gitu, betul situ. Kita masuk neraka tu betul masuk neraka, tapi kalau ada iman keluar pula. Betul kan? Journey to the hell. Ya, perjalanan ke neraka, pengalaman. Lepas tu ambil tempoh tertentu keluarlah. Lepas tu kita pun buatlah welcome to paradise. Welcome. Jadi nak sebutnya Allah Ta'ala buat benda macam tu perempuan bukan kerana dia benci kat kita. Bukan kerana dia anti manusia. Dia buat tadi benda macam tadi. Dan akhir sekali kenapa dia tak confirm kita? Malaikat dia confirm. Sebab kalau dia confirm dengan beberapa tindakan tertentu, terus dia confirm, nanya kita tak boleh taubat lah. Dah tengok. Dan misalnya kita masa muda dulu agak jahiliah, macam-macam dosa kita buat. Lepas tu dia pun confirm neraka. Oh nanya lah, tak boleh. Tak boleh taubat lah. Cuba bayangkan kalau
dia turun surat pengesahan. Semua kejap lagi saya bagi surat pengesahan masuk syurga dengan locknya sekali. Apa perangai kita? Berubah. Nah. Balik rumah. Nah, mana nasi? Ambil sendirilah. I dah confirm syurga. Tak ada. Dah confirm dah. Maka sebab itu pegawai kerajaan apabila dia punya kenaikan pangkat dalam 4 shilling, cuba tengok. Mari lewat, balik cepat. Itu yang berlaku. Maka sebab itu penambahbaikan sistem persaraan baru itu terus memberi kenaikan kepada pegawai supaya dia tak dapat shilling. Orang yang dah dapat shilling, tak lagi dah sebab buang pun tak boleh. Jadi sebab itu Allah Ta'ala dia tak mahu orang tak dibaiknya berhenti satu sekejap, tapi dia berhenti. Dia jadikan orang tu tak confirm. Bila dia tak confirm, maka dia kena perform buat. Jadi tuan-tuan, bila tuan-tuan dan puan-puan tengok benda tadi sepintas lalu, memang nampak macam tak adil. Tapi kita tahu Allah itu maha berkuasa, Allah itu maha bijaksana, Allah itu maha adil. Dia tak mungkin buat sesuatu yang akan memudaratkan kita. Cuma yang tak betulnya mungkin persepsi. Jadi bila mengaji tasawuf tuan-tuan, dia mengaji bagaimana nak betulkan persepsi je. Macam saya sebut dalam kuliah lepas lah, bila bercakap mengenai qada, lawan dengan doa, lawan dengan apa panggil benda tadi, musibah tadi. Ustaz tidak ada tongkat sakti untuk merubah nasib tuan-tuan dengan seperti mana Harry Potter. Ting, ting, ting. Kalau saya ada tongkat sakti, lama dah saya ubah nasib saya tak jadi macam ni, tak jadi Perdana Menteri Malaysia. Tapi saya tak ada tongkat sakti. Tapi apa yang saya boleh belajar, ajar dengan tuan-tuan ataupun bincang dengan sahabat-sahabat, persepsi kita tentang satu perkara. Jadi bila persepsi kita tak betul tentang apa yang Allah Ta'ala buat, maka yang menerima akibatnya kita merana. Dia tetap ketua lah. Dia tetap ketua, dia tetap Allah yang perlu disembah. Maka sebab itu orang tasawuf suka sangat baca ayat ini. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah. Wahai manusia, kamu adalah fakir kepada Allah. Apa makna fakir? Fakir itu maksudnya kita perlu kepada dia dalam semua keadaan. Kita nak makan perlu kat dia, nak minum, nak hidup, nak apa, semua perlu pada dia. Jadi oleh kerana kita perlu pada dia, maka kita kena perlu bagaimana nak interaksi dengan dia. Macam mana nak berinteraksi dengan dia. Cuba tuan-tuan bayangkan ya, kita ada beberapa pengarah yang sempat saya kenal. Kita ada Prof Aziz, kita ada Prof Hidayat, kita ada Dr. Rozman, sekarang Datuk Zul. Kalau kita tak pandai berinteraksi dengan dia, maka apa akan berlaku? Dia memberi tanggapan yang tak betul pada kita. Prof Hidayah seorang yang agak tegas, maka jangan duduk gurau dengan dia. Betul kan? Takkan nak bagi coklat. Betul ni. Dia ada style dia yang kita kena faham. Maka bila kita nak berurusan dengan dia, kena berurusan style dia. Prof Zul, dia ada style. Dan kita tak boleh nak kata, kenapa tak ikut style saya? Awak style, apa? Betul kan? Awak dah kena ikut style saya. Jadi, apa yang saya boleh hajar macam itulah. Tuan-tuan nak berinteraksi dengan Allah. Dan kita kena interaksi dengan Allah. Kalau pengarah kita, apa-apa pun, paling kurang dia turun, kita interaksi dengan orang lain. Cuba tengok masa naik Chancellor kita, Datuk Hashim. Kan dia suka baca pantun. Betul tak? Semua orang nak dijumpa dia, mesti setiap pantun lapan kerak. Betul kan? Dia hanya kita buat pantun, dia pun happy. Dia lorong dia. Jadi lorong dia begitu. Kita bukan bodek, bukan maksud bodek. Benda yang dia suka, kita buat, maka barulah dapat apa yang kita suka. Jadi dengan Allah pun tuan-tuan, kita semua nak dengan dia. Kita nak minta rezeki. Jadi takkan kita nak minta rezeki dengan dia, kita nak minta dia perkenan doa kita. Cara kita minta tu betul. Kan dijumpa dengan dia apa kaki tak kursi pun. Jadi dia betul. Jadi apa yang saya boleh ajar pada tuan-tuan ialah dalam kelas tasawuf ini, macam mana nak berinteraksi dengan dia dan bagaimana juga dia berinteraksi dengan kita. Jadi bila kita tahu nak interaksi dengan dia macam mana, dia berinteraksi dengan kita macam mana, maka happy lah. Kita faham. Kadang-kadang anak kita, kenapa dia marah dengan kita? Sebab dia tak tahu apa tindakan kita. Tidak semua yang dia minta kita beri. Tapi bukan buat anak kita benci. Jadi, bila kita tak faham, kita gitu. Saya dulu
masa dia kecil tak faham dengan ayah saya. Maka saya selalu doa ayah saya mati awal. Nah, kita tak suka dengan dia. Dia tahu otak, tahu lempang je. Tapi bila dia dah mati, kita nyesal. Sebab baru kita faham, bila kita dah jadi ayah, kita gitu. Jadi itu sudah terlambat. Yang betulnya kita belajar bagaimana nak kenal dia, kita tahu bagaimana dia berinteraksi dengan kita. Ada lebih kurang 16 cara Allah Ta'ala berinteraksi dengan kita. Bila dia beri macam mana, bila dia tak beri macam mana, dia buat begini macam mana. Bila kita boleh faham semua tu, maka kita akan jadi manusia yang stabil emosi. Nabi-nabi itu, dia macam itulah. Dia kenal Allah. Nabi Ibrahim mula mengenali Allah sedikit. Akhirnya bila Nabi Ibrahim sudah kenal sungguh Allah, bila dia duduk atas listiknya nak campur dia, listik nak dalam api tu kan. Cuba bayangkan dia boleh cool je, pum campur tu. Macam mana dia cool tu? Dia cool. Lepas dia hancurkan patung-patung kecil, dia duduk rumah, dia tak takut langsung. Black Maria datang tangkap, betul kan? Mak Ibrahim sebab mu dia dakwah, dia bawa keluar. Macam mana dia tidak? Macam mana dia boleh buat macam tu? Dia biasa je. Maka yang itulah rahsia yang nak dicerita dalam kelas kita. Tapi memandangkan kita ada rutin lain, sekejap lagi ada meeting, ada apa, kita rutin lain dulu. Kita sambung untuk kuliah minggu pertama bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.